Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel. Perkara yang sangat memalukan ya dilakukan oleh ahli parlimen daripada Bersatu Alor-Star. Kerana cuba untuk cuba untuk cover Sanusi, tetapi akhirnya memalukan diri sendiri, sahabat-sahabat semua. Lain usul yang dibentangkan, lain pula perkara yang dilakukan ataupun dibahaskan oleh MP daripada Bersatu Alor-Star ini. Jadi menarik untuk kita kongsi bersama bagaimana MP Alor-Star ini memalukan diri sendiri di kamar khas. Ya, jadi tanpa buang masa, saya membawakan kita untuk menonton bagaimana besarnya malunya MP Alor-Star ini yang salah topik, salah perbahasan ya, tapi menunjuk-nunjuk sebagai orang bijak ya, sama seperti MP Macang. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini. Baik, terima kasih. Alor-Star. Ya. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, ahli parlimen yang hormati Malam Menteri dan ahli parlimen yang lain. Walaupun mendapat teks penuh usul tu, tapi saya cuba mengambil bahagian dalam usul yang nak disampaikan oleh yang dibawa oleh Yang Berhormat Sungai Petani. Yang saya faham daripada usul berkenaan ialah tentang isu tangkapan yang dibuat oleh satu kes penyelewengan beras yang berlaku di berdasarkan maklumat yang saya terima daripada laporan media dan juga apa yang telah pun dikeluarkan oleh kenyataan media Yang Maklumat Menteri Besar Kedah. Kes ini berlaku tahun 2016, 7 tahun yang lalu. Kan? Itu yang dirujuk kau? Bukan? Bukan? Yang baru Pak. Oh, okey, baik. Saya tak balik perkataan yang itu. Okey. Mengenai isu usul penyelewengan beras ini, saya setuju ianya adalah usul ataupun isu nasional yang perlu dibincangkan secara bersama tanpa menuding jari kepada mana-mana pihak. Kita sudah pun muaklah sebenarnya melihat politiki yang agak melampau salah mempersalah antara satu sama lain dengan pihak pembangkang ke kerajaan ataupun mana parti. Ada isu bersama, kita perlu tangani secara bersama. Ada isu perbezaan parti politik itu di pentas politik sahaja, tidak dibawa ke dalam pentadbiran ataupun pengurusan kerajaan. Saya juga bersetuju disebut tadi oleh dua orang ahli parlimen kita supaya pihak yang melakukan penyelewengan ini dibawa ke muka pengadilan dan dibicarakan dan diberi tindakan dan hukuman yang sewajarnya supaya perkara ini tak berulang lagi. Ada ditimbulkan sebelum ni ada wujudnya dakwaan kartel-kartel yang mengatur harga beras, harga padi, mengurangkan sukatan timbangan. Kartel-kartel ini perlu diambil tindakan yang serius oleh pihak kerajaan tanpa mengira siapa pun mereka, siapa di belakang mereka. Kerana ini melibatkan soal hak asasi ataupun makanan ruji rakyat. Semua rakyat akan terkesan dalam isu ini, dia tidak kira warna parti politik. Dan satu lagi yang betul yang terakhirlah yang saya ambil kesempatan masih sikit saja. Saya agak hairan sebenarnya apabila usul ini diterima di dalam Dewan Rakyat ini. Dia macam agak bercanggah dengan penjelasan Menteri yang diberikan sebelum ni. Kita tidak ada isu kekurangan beras yang serius. Tetapi bila kita bawa usul ni di sini, dia macam isu ni agak serius. Jadi sebenarnya pada tahap serius yang macam mana isu beras itu? Saya agak keliru di situ. Mohon penjelasan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Itu saja Datuk Yang Di-Pertua. Saya menyokong pihak yang berkenaan mesti dibawa ke muka pengadilan dan juga diberi tindakan yang sewajarnya dan diatasi isu kekurangan beras ini jika benar diwujud. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Tuan Speaker. Okey. Terima kasih Datuk Speaker bagi batu peluang untuk mengambil bahagian dalam usul ini. Dan terima kasih sahabat saya Sungai Petani untuk bangkitkan perkara ini. Dan terdengar perbahasan tadi, saya rasa apa-apa topik berkaitan beras ini memang sangat penting sebab itu adalah makanan utama masyarakat Malaysia ini. Dan saya sebagai seorang anak muda, wakil rakyat yang muda,
I kecewa dengan segelintir orang yang boleh buat aktiviti tersebut di mana sorok 180 metrik tan beras. Dan mereka yang sorok ini, I rasa mereka bukan apa-apa tapi sengaja untuk membuat perkara ini supaya masyarakat susah. Sebab negara Malaysia ini adalah satu negara yang juga mempunyai import yang sangat besar. Hampir 40 barangan makanan yang kita import. Dan barangan makanan import itu termasuk beras import. Dan harga barangan import ini tidak stabil sebab nilai mata wang dollars yang semakin kuat. Dan apabila kita beli guna US dollar yang dengan mata wang kita yang semakin merundum, so kita kena spend extra untuk beli barangan ini. Dan apabila terdapat kekurangan beras tempatan, sekarang kerajaan terpaksa menggunakan subsidi untuk beras import yang dikeluarkan oleh kenyataan daripada pihak menteri. Dan ini dengan terus terang membazirkan duit kerajaan, Datuk Speaker. Dan saya nak tanya, walaupun ada banyak fakta yang diberikan daripada kawan-kawan saya tadi, saya tidak ingin beritahu statistik sebab nanti boring lah. Tapi saya nak tanya soalan kepada pihak kementerian. Adakah pihak kementerian tidak menyedari isu ini sebelum isu ini jadi satu perkara yang serius di kalangan masyarakat? Kenapa stok beras ini ataupun kekurangan stok beras ini tidak tahu lebih awal? Kalau tahu lebih awal, mungkin penguatkuasaan atau ops yang buat carian mana yang beras disorok boleh buat awal-awal lagi. Dan sekarang kita dah pihak kuasa lepas buat operasi dah jumpa 180 metrik tan. Tapi berapa tempat lagi yang orang yang sorok lagi kita tak tahu. So saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian dan saya mohon sangat-sangat pihak kerajaan untuk ambil tindakan yang tegas terhadap orang ini sebab saya di ibu kota ni boleh merasai masalah tersebut. Dalam supermarket yang setiap kali ada beratus-ratus beras, tapi sekarang satu hari dapat 20 atau 30 saja. Mana cukup? Dan juga aduan yang saya terima daripada kawasan saya saja. Hari-hari saya terima aduan. Dan ini sebenarnya perkara serius lah bagi saya. Dan itu saja daripada ucapan saya, Datuk Speaker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, saya terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia sekali lagi ya. Lain yang usul yang cuba disampaikan dibahaskan, lain perkara pula yang dia melakukan, yaitu 7 tahun yang lalu ya. Dia cuba untuk cover Menteri Besar Kedah, tapi akhirnya memalukan diri sendiri. Inilah ya standard yang ada pada pihak pembangkang, sahabat-sahabat semua. Katanya tidak mau bermain politik, tapi tujuan beliau untuk berdiri sebenarnya untuk bermain politik. Kita boleh nampak dengan jelas apa yang cuba disampaikannya itu semuanya berkisarkan politik, ya, tiada benda lain, ya. Dan juga mempersoalkan kenapa usul ini diterima katanya, sedangkan usul ini ada satu perkara yang sangat penting dibincangkan. Kenapa perkara ini berlaku dan siapa yang bertanggung jawab, ya, harus diberi perhatian oleh kementerian khususnya. Tapi ya, kita nampak dengan kebangangan, dengan kebobrokan daripada MP Alor Star Kedah ini menunjukkan sebenarnya mereka datang berbahas tapi tidak punya persiapan, akhirnya memalukan diri sendiri. Apa yang mereka lakukan? Berpolitik. Ya, ucapannya kononnya bukan mengenai politik, tapi secara khususnya jelas sahabat semua. Ya, semuanya agenda politik. Semuanya cuba untuk cover Sanusi, tapi akhirnya memalukan diri sendiri. Itu pandangan saya. Jadi bagaimana pula dengan Anda? Ada setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.